والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد
أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Maka kita dah berhenti pada firman Allah Subhanahu wa taala, Alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Ayat yang kedua dan ketiga di dalam suratul A'la. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Sabbih, bertasbihlah oleh engkau, hendaklah engkau mensucikan isma rabbika, akan nama Tuhanmu, al-a'la, yang maha tinggi. Ketika turunnya ayat ini, maka Nabi SAW meletakkan bacaan tersebut di dalam sujud. Dalam sujud, subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Dalam rukuk, subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Ketika Allah berfirman, fasabbih bihamdi rabbikal azim, maka diletakkan ketika rukuk, subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Ada riwayat subhana rabbiyal azim, ada riwayat disambung wa bihamdih. Ketika Allah berfirman sabbihisma rabbikal a'la, maka diletakkan di dalam sujud, subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Maha suci Tuhanku yang maha tinggi dan segala pujian baginya. Alladzi khalaqa, yang telah menciptakan, fasawwa, lalu ia menyempurnakan. Ia menyempurnakan kejadian ciptaan itu secara lengkap sesuai dengan keadaannya. Walladzi qaddara fahada, dan dia yang menentukan takdir, dan dia telah, maka ia lalu ia memberi petunjuk. Walladzi akhrajal mar'a, dan dia yang mengeluarkan rumput-rumputan, faja'alahu ghusa'an ahwa, lalu ia menjadikannya kering kehitaman. Sanuqri'uka fala tansa, kami akan bacakan kepada engkau, maka kamu tidak akan lupa. Habib Al-Aidarus rahimahullah, ataupun dikenali sebagai Habib Sa'ad, dia menulis lebih kurang 80 ataupun 90 buah kitab. Salah satu kitab yang dia tulis, tajuk dia Ilajun Nisyan, rawatan kepada orang yang lupa. Jadi orang yang jenis suka lupa, ada beberapa bacaan yang dia cadangkan. Salah satunya, sanuqri'uka fala tansa, kami akan bacakan kepada engkau lalu engkau tidak lupa. Ada juga bacaan-bacaan yang lain, seperti memperbanyakkan salawat kepada Nabi SAW dan sebagainya. Jadi kita musim PKP ni tak boleh nak pergi mana. Maka elok kita ada masa lapang, kita baca Quran, kita baca tafsiran makna. Orang muda ke orang tua ke, baca 2-3 ayat, 5 ayat, 5 baris, satu muka. Khususnya surah-surah yang rajin kita ulang. Seperti surah Yasin, seperti surah Tabarakalladzi biyadihil mulk,
seperti surah Qul Huwallahu Ahad, surah Ikhlas. Hak kita dia ingat di mulut, kita baca maksud dia walaupun sepatah dua. Macam kita baca Sabbihisma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa. Nama dia tadabbur. Tadabbur maksudnya meneliti maksud ayat. Jadi masa-masa lapang duk ada banyak lah ni, nak keluar pun tak boleh. Adakan, wujudkan pada diri kita waktu untuk kita baca ayat Quran dan kita baca tafsiran, terjemahan kepada ayat Quran. Walaupun hanya dibaca sehari 5 baris, 3 hari 15 baris. Sehari 1/3 muka, 3 hari dah semuka. Sikit-sikit kita baca, lama-lama kita boleh faham walaupun secara ringkas ayat-ayat Quran yang kita baca. Kalau boleh baca sikit-sikit sambung sampai khatam ulang, maka dalam jangka masa tertentu kita boleh faham 30 juzuk Quran. Yang penting kita baca dengan tadabbur. Kita baca dengan meneliti maksudnya. Kalau boleh baca dalam solat tahajud 2 muka, mana selai kita boleh faham Quran. Walaupun tak faham keseluruhan, nak faham keseluruhan nak kena tengok tafsir. Jadi tadabbur Quran ni, meneliti maksud ayat Quran ni digalakkan setiap hari. Sampai bila nak berhenti ni? Sampai mati. Jangan berhenti. Baca sikit-sikit tak apa. Yang penting baca, bagi tahu makna. Surah Yasin tu daripada kecil kita duk dengar orang baca sampai kita boleh ikut, tapi kita tak faham. Termasuk surah yang terkenal, Suratul A'la. Kenapa surah ini terkenal? Kerana surah ini dituntut baca setiap hari. Setiap hari itu tang mana? Dalam sembahyang witir. Dalam hadis kata Nabi SAW baca Suratul A'la rakaat pertama dan Suratul Kafirun rakaat kedua dalam sembahyang witir. Rakaat pertama Sabbihisma rabbikal a'la, rakaat kedua Qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat ketiga Qul huwallah, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Hadis Imam Abu Daud dan At-Tirmidzi, disebut oleh Imam Nawawi juga rahimahullah dalam kitab Majmu' Syarhil Muhazzab jilid yang ketiga muka surat 512. Jadi inilah 3 surah yang digalakkan kita baca di akhir sembahyang, bagi sembahyang witir 3 rakaat. Sembahyang witir ni sekurang-kurangnya 1 rakaat. Sebanyak-banyaknya 11 rakaat. Sekurang-kurang paling sempurnanya 3 rakaat. Adnal kamal, sempurnanya 3 rakaat. Kalau kita sembahyang witir hanya 3 rakaat, maka rakaat pertama Sabbihisma rabbikal a'la, rakaat kedua Qul ya, rakaat ketiga 3 surah terakhir dalam Quran. Kalau kita sembahyang 11 rakaat atau 9 rakaat atau 7 rakaat atau 5 rakaat, maka hak 3 terakhir itu surah ini. Hak awal itu ikut suka surah apa pun. Dan sembahyang witir hak 3 rakaat pula ada 3 cara. Cara pertama 2 rakaat bagi salam, bangkit sambung pula 1 rakaat macam kita dah buat bulan puasa. Cara kedua 3 rakaat sekaligus dengan tasyahud awal dan tasyahud akhir macam kita sembahyang maghrib. Cara ketiga 3 rakaat sekaligus tanpa tasyahud awal.
Yang paling afdal, yang paling baik cara pertama. Kalau kita sembahyang 3 rakaat sekaligus, rakaat ketiga nak baca pelan ke derah. Kalau di Mekah dia baca derah berarti ketiga. Kalau dalam kitab Al-Mu'tamad dia kata 2 rakaat mula derah, rakaat ketiga pelan macam sembahyang maghrib. Itu isu-isu yang berkaitan. Tapi tak jumpa orang duk sembahyang witir sampai 3 rakaat sekaligus ni tempat kita. Yang terbaik kita duk sembahyang 2 rakaat, lepas tu bagi salam 1 rakaat pula. Sembahyang witir ini hukum dia sunnatun muakkadah, sunat yang amat dituntut. Dalam hadis kata, ya ahlal Quran awtiru fa inna Allah yuhibbul witra. Hadis Abu Daud dan Tirmidzi. Wahai ahli Quran, sembahyanglah witir. Sesungguhnya Allah suka kepada witir. Sembahyang witir, sembahyang yang ganjil. 1 rakaat atau 3 rakaat atau 5 atau 7 atau 9 atau 11. Dalam kitab Fathul Wahhab dikatakan wa afdaluha al-witru. Wa afdaluha ayr rawatib al-witru. Sembahyang rawatib yang paling afdal sekali adalah sembahyang witir. Berdasarkan kepada hadis riwayat Imam Tirmidzi dan Al-Imam Al-Hakim wa sahhahahu, innallaha amaddakum bi salatin hiya khairul lakum min humrin na'am wa hiya al-witru. Sesungguhnya Allah mengurniakan kepada kamu semua satu sembahyang yang lebih baik daripada unta merah, yaitu sembahyang witir. Min humrin na'am ay min at-tasadduq biha. Sembahyang yang lebih baik daripada kamu mensedekahkan seekor unta yang berwarna merah. Unta warna merah ni kenderaan yang paling mahal zaman dulu. Lebih baik daripada kamu sedekah kereta Mercedes kat orang, kereta hak mahal Rolls Royce dan sebagainya, iaitu sembahyang witir. Lebih baik daripada sedekahkan unta warna merah. Hadis At-Tirmidzi dan Al-Hakim. Kenapa sembahyang witir ini dianggap sembahyang rawatib yang terbaik? Kerana menurut Imam Abi Hanifah, sembahyang witir hukum dia wajib. Menurut 3 mazhab yang lain sunat. Jadi Imam Abu Hanifah ni salah seorang ulama mujtahid daripada ulama 4 yang mu'tabar. Menurut Imam Hasan Basri rahimahullah, sembahyang sunat subuh itu wajib. Sunat subuh dalam Sahih Muslim, rakaat al-fajri khairun min ad-dunya wa ma fiha. 2 rakaat sembahyang sunat subuh lebih baik pada dunia dan segala isinya. Imam Hasan Basri kata sunat subuh wajib. Imam Daud Az-Zahiri kata sunat tahiyat masjid wajib. Di antara 3 ulama itu yang paling terkenal dalam 4 mazhab ialah Imam Abu Hanifah. Maka Imam Abu Hanifah kata sembahyang sunat witir wajib. Jadi mazhab Hanafi dia sembahyang sehari semalam 6 waktu. 5 sembahyang fardu, 1 sembahyang witir. 3 mazhab yang lain 5 waktu. Witir tak wajib. Walaupun tak wajib, sunnah muakkadah. Sunat yang amat dituntut. Dalam sembahyang witir kita baca Sabbihisma rabbikal a'la. Maka kalau orang sembahyang witir setiap hari baca surah itu. Dan surah ini juga dibaca dalam sembahyang Jumaat. Dalam hadis kata sunat ataupun afdal Nabi SAW bila sembahyang Jumaat, rakaat pertama baca surah Al-Jumu'ah, rakaat kedua baca surah Al-Munafiqun.
Kalau tak mau baca surah Al-Jum'ah dan surah Munafiqun, yang kedua, cara yang kedua, rakaat pertama sabbih isma rabbikal a'la, rakaat yang kedua hal ataka hadithul ghashiyah. والسنة أن يقرأ في الأولى بعد الفاتحة سورة الجمعة وفي الثانية المنافقون. رواه مسلم. Hadis riwayat Imam Muslim nombor 877 menyatakan sunat dibaca pada sembahyang Jumaat rakaat pertama lepas Fatihah surah Al-Jumu'ah, rakaat kedua surah Al-Munafiqun. Kama sabata anna Rasulullah SAW yaqra'u, anna Rasulullah SAW qara'a fil Jumu'ah bisabbih wa hal ata wa huma sunnatani. Demikian juga sabit di dalam hadis Nabi SAW membaca pada sembahyang Jumaat rakaat pertama sabbih isma rabbikal a'la, rakaat kedua hal ataka hadithul ghashiyah, dan kedua-dua surah ini adalah sunnah. Riwayat Imam Muslim, An-Nasai, Abu Dawud, At-Tirmidzi. Banyak ulama hadis meriwayatkan sunat baca pada sembahyang Jumaat dua surah ini. Selain pilihan pertama surah Al-Jumu'ah dengan surah Al-Munafiqun, pilihan kedua baca sabbih isma rabbikal a'la dengan hal ataka hadithul ghashiyah. Setengah tu imam dah tinggal tak baca at-tuhiyah dah. Kita tahu pun kadang baca, kadang terlupa juga, kadang baca hadis lain. Sekurang-kurangnya kita tahu bahawasanya inilah surah yang sunat kita baca setiap minggu. Jadi ada secara harian sabbih isma rabbikal a'la ini, iaitu pada sembahyang witir. Ada secara mingguan, iaitu pada sembahyang Jumaat atau sembahyang raya. Pilihan kedua sabbih isma rabbikal a'la juga. Yang pertama surah Qaf dan sebagainya. Dibahaskan oleh ulama dalam bab sembahyang raya. Sembahyang raya, sembahyang Jumaat, sembahyang witir, kita akan jumpa surah sabbih isma rabbikal a'la. Sembahyang witir ini sembahyang yang mempunyai waktu. Masuk waktu sembahyang witir itu selepas sembahyang Isya. Kalau kita sembahyang Isya pukul 9 malam, maka lepas tu dah masuk waktu sembahyang witir. Kalau kita tak sembahyang pukul 9 malam, kita tidur dulu bangkit pukul 5 pagi baru sembahyang, maka waktu witir kita masuk pukul 5 pagi. Jadi sembahyang witir ni macam sembahyang tarawih. Sembahyang tarawih masuk lepas sembahyang Isya, sembahyang witir masuk selepas sembahyang Isya. Kalau sembahyang Isya itu dilakukan pada waktu maghrib, seperti mana yang dilakukan oleh orang yang bermusafir, dia buat sembahyang maghrib jamak takdim malam bulan puasa, dia sembahyang, dia pergi Kuala Lumpur, dia singgah di Perak, dia sembahyang di RNR maghrib Isya jamak takdim, maka selepas bagi salam sembahyang Isya, dia sudah boleh sembahyang tarawih, dia boleh sembahyang witir, karena sudah masuk waktu. Walaupun tak masuk waktu Isya, Isya pukul 9 hari, dia sembahyang Isya pukul 7.45. Pas sembahyang maghrib 7.40, Isya 7.45. Maka selepas bagi salam sembahyang Isya, dia boleh sembahyang tarawih. Kalau bulan puasa, dia sudah boleh sembahyang witir kalau sepanjang tahun bila-bila masa. Kerana masuknya waktu sembahyang witir itu selepas sembahyang Isya. Kita sembahyang Isya pukul 9 malam, witir masuk pukul 9 malam. Kita sembahyang Isya pukul 8 malam sebab sembahyang musafir jamak takdim, masuk witir pukul 8 malam. Kita sembahyang Isya pukul 5 pagi sebab kita tidur awal tak bangkit Isya, witir masuk pukul 5 pagi. Dan berakhirnya witir bila masuk subuh. Kalau kita tak sembahyang witir, kita boleh qada di siang hari. Kerana formula yang disebut oleh ulama, sembahyang yang punya waktu, apabila keluar waktu dia boleh diqada. Seperti sembahyang duha, seperti sembahyang rawatib, seperti sembahyang witir, seperti sembahyang raya. Sembahyang yang ada waktu dia masuk dan berakhir setelah
masa tertentu, bila habis waktu tu boleh qada. Kalau sembahyang fardu wajib qada, sembahyang sunat sunat qada. Nabi SAW mengqada ba'diyah zuhur selepas sembahyang asar, kata dalam hadis sahih Bukhari. Maka daripada hadis tu ulama kata boleh kita qada sembahyang yang punya waktu. Kalau sembahyang fardu punya waktu keluar waktu wajib qada. Sembahyang sunat yang punya waktu bila keluar waktu sunat diqada. Sembahyang duha masuk waktu sekian, habis waktu dia masuk zuhur menurut pendapat yang terkuat, maka kalau kita tak sembahyang duha, kita nak qada duha pukul 3 petang, pukul 10 malam, silakan. Kalau tak sembahyang witir di malam hari, habis waktu witir waktu subuh, kalau kita tak sembahyang kita boleh qada. Dan sembahyang witir ini dua waktu, dua pilihan. Sama ada kita sembahyang lepas isya atau kita sembahyang lepas bangkit tidur. Kalau kita sembahyang lepas isya bangkit tidur, saya ni tak ulang pun tak apa dah. Kalau kita yakin, kita rasa zon kita boleh jaga, maka jaga awal sebelum subuh, maka afdalnya kita sembahyang di akhir waktu malam. Jadi sembahyang witir boleh sembahyang lepas sembahyang isya, terus sembahyang witir. Lepas ba'diyah isya terus buat witir. Dan boleh kita sembahyang sebelum subuh. Yang paling baik sebelum subuh. Hadis Imam Muslim menyatakan, man khafa an la yaquma min akhir al-lail falyutir awwalahu wa man tama'a an yaquma akhirahu falyutir akhir al-lail. Siapa takut dia tak jaga di akhir malam, hendaklah dia witir di awal malam, yang lepas isya. Dan barang siapa yang tamak, barang siapa yang mengharapkan dia boleh bangun di akhir malam, maka hendaklah dia witir di akhir malam. Riwayat Imam Tirmizi, la witrani fi lailatin, tidak ada dua kali witir pada satu malam. Maka kita pilih sama ada nak sembahyang lepas isya atau sembahyang sebelum subuh. Yang terbaik sebelum subuh. Berdasarkan hadis yang berbunyi, ij'alu akhira salatikum bil laili witra, jadikan sembahyang kamu yang terakhir di malam hari itu sembahyang witir. Jadi kita bangkit sembahyang tahajud, nak sembahyang hajat kan, nak sembahyang apa, witir last kali, itu yang terbaik. Lepas witir masuk subuh lah. Dalam kitab Ahamiyatus Salatil Jamaah, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu menegur seorang hamba Allah yang tahajud bangkit, witir sembahyang, subuh tak pergi jemaah. Baik pergi sembahyang subuh berjemaah daripada witir, bangkit witir dengan tahajud, lepas tu subuh tinggal jemaah. Maksud dia, sembahyang tahajud penting, sembahyang witir lebih penting, sembahyang jemaah subuh lagi penting. Jadi tiap-tiap pagi kita bagi dan sembahyang subuh, sembahyang tahajud, bagi dan sembahyang witir, bagi sempat sembahyang sunat subuh, bagi sempat sembahyang subuh berjemaah. Empat ni tiap-tiap pagi azam jangan tinggal. Sembahyang tahajud walaupun 2 rakaat, sembahyang witir 3 rakaat atau sekurang-kurangnya 1 rakaat, sembahyang sunat subuh 2 rakaat, lebih baik pada dunia dan segala isinya. Sembahyang subuh berjemaah. Jangan duk pulun tahajud witir subuh jemaah tak pi, kecuali kalau uzur. Dan dalam kitab azkar, begitu juga kitab Tuhfatul Muhtaj karangan Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullah, kitab azkar Imam Nawawi rahimahullah, didatangkan hadis-hadis bacaan selepas witir. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan An-Nasai, kana Rasulullah SAW idza sallama minal witri qala subhanal malikil quddus. Adalah Rasulullah SAW bila selesai sembahyang witir, baginda membaca subhanal malikil quddus, maha suci Allah Raja yang maha suci. Dalam riwayat Imam Nasai dan Ibnu Sunni, subhanal malikil quddus 3 marrat, 3 kali baca. Jadi sama ada kita baca sekali atau 3 kali lepas sembahyang witir, subhanal malikil quddus. Itu ikut riwayat Abu Daud dan Nasai. Kalau ikut riwayat Nasai dan Ibnu Sunni, riwayat yang lain dalam Ibnu kitab Sunan Nasai, baca 3 kali.
Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus. Maha suci Allah, Raja yang maha suci. Dalam riwayat Imam Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi akhir witrihi. Nabi SAW membaca di akhir sembahyang witirnya, Allahumma inni a'udzu bi ridhaka min sakhatika wa a'udzu bi mu'afatika min 'uqubatik wa a'udzu bika minka la uhsi thana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Bahawa Nabi SAW membaca di akhir witir baginda. Kalau kita hafal, kita baca di akhir witir sebelum bagi salam lepas tasyahud akhir. Kalau kita tak hafal, kita baca selepas sembahyang. Boleh juga. Doa berikut. Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatika. Ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya aku berlindung denganmu, sesungguhnya aku berlindung dengan ridhamu daripada kemurkaanmu. Wa a'udzu bi mu'afatika min 'uqubatik, dan aku berlindung dengan kemaafanmu daripada siksamu. Wa a'udzubika minka, dan aku berlindung denganmu daripadamu. La uhsi thana'an 'alaika, aku tidak menghitung pujian kepada engkau. Maksudnya aku puji engkau dengan pujian yang tidak terhitung. Anta kama asnaita 'ala nafsik, sebagaimana engkau memuji dirimu sendiri. Supaya kita dapat pahala tidak terhitung, karena kita puji Allah dengan tidak terhitung, sebagaimana Allah puji dirinya sendiri. Berapa banyak Allah puji dirinya, hanya Allah yang tahu. Bagus doa ni dibaca di akhir witir ataupun selepas sembahyang witir. A'udzu biridhaka min sakhatik, nama dia tauhid sifat. Wa bi mu'afatika min 'uqubatik, nama dia tauhid af'al. Wa a'udzubika minka, nama dia tauhid zat. Aku berlindung dengan sifat redamu daripada ditimpa sifat murkamu. Aku berlindung dengan perbuatan engkau memaafkan daripada perbuatan engkau menyiksakan. Dan aku berlindung denganmu daripadamu. Dibahaskan dalam beberapa kitab. Ada kitab nama Ad-Durrus Samin juga sebut istilah ini. Dalam syarah azkar pun disebut tentang istilah itu. Tauhidus sifat wa tauhidul af'al wa tauhiduz zat. Baik, ni sunat kita baca lepas sembahyang witir. Jadi sembahyang witir ini sembahyang yang dilakukan oleh mazhab Hanafiyah. Karena depa Hanafiyah ada fardu ada wajib. Jadi dikatakan sembahyang witir ni wajib pada mazhab. Istilah fardu dengan wajib berbeza dalam mazhab Hanafi, berbeza dengan mazhab kita dan jumhur. Fardu dengan wajib hatulah. Mazhab Syafi'i fardu hatu wajib hatu kecuali dalam bab haji. Bab haji fardu haji lain, wajib haji lain. Maka di kalangan empat mazhab, orang mazhab Hanafi depa sembahyang sehari 6 waktu. Kerana witir itu wajib bagi mereka. Kita sunnah muakkadah. Kemarin ada orang telefon tanya, sahabat kita, salah seorang sahabat dulu dia mengaji Mesir juga, dia kata ada orang tanya, kata kekah ni aqiqah tu hanya guna kambingnya, duk buat setumpuk lembu, 2 tumpuk lembu, yang tu tak ada al hadis tu. Saya kata, dalam mazhab Syafi'i dia sebut aku tu. Tak cuba ustaz tengok tak? Saya kata tak apa. Nanti saya beritahu. Saya pun buka kitab. Dalam kitab kata al-aqiqah, binatang yang nak buat al-aqiqah itu boleh guna binatang-binatang yang dibuat korban seperti yang disebut sebagai al-an'am, binatang yang berkaki 4 yang disembelih untuk korban. Boleh guna kambing, boleh guna lembu, boleh guna unta, boleh guna kebau. Ini adalah pendapat al-Hanafiyah wal-Syafi'iyah wal-Hanabilah wal-Ra'yul Arjah indal Malikiyah.
Ini adalah pendapat ulama-ulama mazhab Hanafi, ulama-ulama mazhab Syafi'i, ulama-ulama mazhab alim ulama mazhab Hambali, dan pendapat yang arjah yang terkuat dalam mazhab Maliki. Kemudian dia kata wa muqabilul arjah, pendapat yang kedua dalam mazhab Maliki hanya kambing saja, lain tak boleh. Rupanya ada, tapi ada pun pendapat sebagian kecil ulama. Kalau ulama tu 100 orang, 90 atau 95 orang kata boleh buat unta, boleh buat lembu, boleh buat kambing. Hak 5 orang kata hanya kambing. Tapi bila orang tanya itu, kita tak ada dengar orang duk kata kambing saja. Orang duk buat tumpang, orang buat korban dah 7 tumpuk, 6 tumpuk korban, 1 tumpuk kekah ada. 5 korban, 2 kekah ada. Ada sebahagian korban, sebahagian kekah, sebahagian sembelih dan nak makan saja. Disebut dalam kitab fiqh boleh. Tapi bila orang timbul kata, macam-macam lah timbul kita, rasa pelik. Bila kita tengok dalam kitab, oh rupanya ada tapi sebahagian kecil. Sekurang-kurang kita tahu yang kita buat ni menurut ramai alim ulama yang mengkiaskan daging lembu setumpuk kepada seekor kambing, 2 tumpuk kepada 2 ekor kambing. Anak lelaki afdalnya 2 ekor kambing, tak mau 2 ekor, seekor pun sudah cukup. Kerana Nabi SAW buat kekah kepada Sayyidina Hasan wal Husain seekor kambing. Riwayat yang lain hadis kata kalau jariyah budak perempuan seekor kambing, kalau budak lelaki 2 ekor kambing. Tak mau buat 2 ekor kambing, seekor kambing, buat setumpuk lembu, 2 tumpuk lembu. Dan dalam mazhab Maliki dengan mazhab Hambali menyatakan kalau tak mau buat seekor kambing, nak buat kekah dengan lain pada kambing, dengan lembu atau dengan unta, kena seekor lembu atau seekor unta. Lagi mahal. Mazhab kita tak mau buat seekor kambing, 1 bahagian daripada 7 bahagian kambing lembu, 1 bahagian daripada 7 bahagian kebau, 1 bahagian daripada 7 bahagian unta. Jadi kita 1/7 daripada lembu atau kebau sama dengan seekor kambing. Mazhab Maliki, Hambali tak mau seekor kambing buat unta, tak mau seekor kambing buat kekah, cari seekor lembu buat kekah, jangan 1/7. Tu sekadar kita tahu, tapi jangan timbul dalam masyarakat yang celaru habis orang. Sekadar kita tahu, dan bagi menjawab orang kata tak boleh, sebenarnya yang kata boleh lebih ramai. Maka kita pakai hak ramai. Hak ramai seperti mana saya sebut tadi, disebutkan dalam kitab Mawsu'ah Fiqhiyah Kuwaitiyah juzuk yang ke-30. Baik, sebagaimana ulama khilaf dalam masalah kekah tadi, ulama juga khilaf dalam masalah witir. Pendapat yang kuat, witir itu sunnah muakkadah, dan itu pendapat kebanyakan ulama. Maka dalam sembahyang witir kita baca Sabbihisma rabbikal a'la. Kita dalam sembahyang witir kita baca Qul ya ayyuhal kafirun. Dalam sembahyang witir kita baca 3 surah yang terakhir kalau kita sembahyang 3 rakaat setiap hari. Jadi hari ini kita kait sikit dengan sembahyang witir melalui ayat yang kita baca, melalui alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Dan dalam hadis Imam Bukhari menyatakan wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Sentiasalah hamba-Ku itu mendekatkan dirinya kepada Aku dengan membuat ibadat sunat sehingga Aku cinta kepadanya. Jadi kelebihan kita buat sembahyang sunat ba'diyah, qabliyah, kita baca Quran yang sunat, kita baca salawat di luar sembahyang yang sunat. Kelebihan kita mengaji. Kelebihan dia siapa rajin buat benda yang sunat, Allah kasih ke orang tu. Maka kita kena paksa diri kita segan bagaimana pun kena bagi ada sembahyang witir. Kena bagi ada sembahyang qabliyah ba'diyah setiap hari. Kena ada hadir sembahyang jemaah.
kena buat benda-benda sunat kerana menawarkan selalu anugerah istimewa, iaitu Allah kasih. Siapa nak dia jadi kekasih Allah, Allah cinta kat dia, dia kena buat ambil benda sunat. Ada satu kitab yang saya miliki 700 muka surat, tajuk dia golongan-golongan yang Allah kasih. Salah satunya orang yang ajib buat benda sunat. 700 muka dibahaskan dengan ayat Quran dengan hadis yang bertajuk tentang orang yang Allah dan Rasul kasih. Salah satu amalan yang menyebabkan Allah cinta kat kita, kalau kita rajin jaga yang fardu, rajin tambah yang sunat. Di antara sunat hariannya ialah tahajud, witir, sunat qabliyah, ba'diyah dan sebagainya, yang kadang-kadang kita rasa berat nak buat, tapi bila kita buat, Allah kasih kat kita. Semakin lebih tinggi Allah kasih kat kita daripada kita tak buat langsung. Macam kita ada anak yang patuh kat kita. Seorang patuh, taat, seorang kurang sikit. Hak kurang tu kurang sikit. Macam kita dapat pemberian seseorang. Kawan ni mai jumpa kita, nah ambil duit RM1. Kawan ni mai kita nah bagi RM2. Hak bagi RM2 tu lebih kita kasih pada bagi RM1, pasal hak tu banyak pada hak sikit. Maka orang yang sembahyang sunat 2 rakaat lebih baik pada tak sembahyang langsung. Orang yang sembahyang 4 rakaat baik pada hak 2 rakaat. Orang yang sembahyang 6 rakaat lebih baik pada 4 rakaat. Maka lagi banyak rakaat yang kita sembahyang, lagi banyaklah Allah kasih kat kita. Sebagaimana kita kasih ke orang bagi RM2 lebih pada bagi RM1. Kita kasih ke orang bagi 2 kupang kat kita lebih pada bagi sekupang. Kasih kat bagi sekupang lebih pada tak bagi langsung. Maka orang yang bagi duit kat kita 2 kupang, lebih kita suka kerana lebih banyak bagi kita daripada bagi sekupang. Maka orang yang bagi kat kita yang semayang sunat 4 rakaat, lebih baik pada semayang 2 rakaat. Maka kita nak lebih banyak kasih sayang Allah kat kita, maka pertingkatkan ibadat sunat. Salah satunya tahajud, witir, qabliyah dan ba'diyah dan sebagainya. Masa pun dah panjang dah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. InsyaAllah kita sambung ayat ini pada besok hari. Alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.